Okey, ada apa? Tanya apa? Tak ada. Thank you. Ya, saya sebutkan tadi bahawa memang sudah menjadi dasar kerajaan Barisan Nasional sejak dulu sampai ke hari ini memberikan tumpuan dan keutamaan pada soal pendidikan. Kalau kita nak sebutkan dari segi soal perbelanjaan, pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga pengajar, guru, sejak sekian lama sampai hari ini mungkin berbilion-bilion ringgit lah. Setahun saja, pada contoh kita di Kementerian Pelajaran untuk mengurus saja 26 bilion, untuk pembangunan 64 bilion untuk setahun saja 2011. Jadi memang ini akan kita teruskan kerana kita sedar bahawa di mana saja, masuklah di Kedah ni, memang ibu bapa mementingkan soal pelajaran. Bukan setakat pelajaran, tapi dia mahu pelajaran yang berkualiti. Menerusi sistem pelajaran dan juga guru yang mendidik itu adalah guru yang mempunyai pengalaman, latihan yang cukup dengan konten pembelajaran itu sama yang setanding lah dengan apa yang dibelajar di sekolah-sekolah di negara-negara maju. Dan kita sekarang ini sudah masuk ke suatu peringkat di mana sistem ICT kita akan perluaskan dalam semua sekolah-sekolah di seluruh negara. Kerana kalau kita nak menyaingi kemajuan dicapai dalam pendidikan negara lain, mereka sudah menggunakannya secara lebih meluas. Di Malaysia sudah kita perkenalkan, tapi kita nak pertingkatkan lagi. Jadi atas dasar itu, macam di Kedah tadi, bila wakil itu jabatan berucap tentang pencapaian baik, tentang infrastruktur baik, memang saya telah sebutkan kita memerlukan perbelanjaan yang lebih banyak, menyediakan sekolah-sekolah yang lebih banyak, menambah bilik darjah, memperbaiki kantin sekolah, menyediakan makmal, selain daripada membina sekolah-sekolah teknikal, sekolah vocational. Kita masih memerlukan, orang kata, sumber ataupun dana yang lebih besar. Tapi apapun pada hari ini, setakat yang sudah kita belanjakan telah menyediakan peluang pada semualah yang orang kata rakyat yang layak untuk dapat pelajaran, mereka ada peluang. Semalam dalam forum pendidikan ada dicanangkan pelaksanaan satu sesi untuk sekolah negeri apa yang boleh dikatakan? Itu objektif kita. Sekolah satu sesi itu objektif kita. Sekarang ni mungkin kalau di sekolah rendah tu mungkin 60 ke 70% satu sesi. Tapi kalau sekolah menengah kurang daripada itu. Supaya kalau dia dapat kita laksanakan, bermakna tempoh masa belajar tu boleh lagi fleksi. Sekarang ni bila sekolah ni sebelah pagi, dia pukul 1 ataupun 1 lebih mesti tamatkan, kerana sebelah petang ada sesi kedua. Jadi bila dah sesi kedua sampai larut petang, jadi kalau nak buat co-curriculum dan sukan pun tak boleh buat kecuali hari-hari lain. Jadi memang ada faedahnya. Tapi untuk melaksanakan itu bermakna, satu, kita kena menyediakan lebih banyak sekolah. Yang kedua yang lebih penting mencabar, kita kena sediakan lebih banyak guru. Ya, kerana bukan saja kita tambah sekolah, tapi guru yang ada mesti ditambahkan untuk menampung keperluan itu. Jadi ini sasaran kita, tapi saya kurang pasti bilalah kita boleh sampai ke tahap itu. Ya, kerana macam sekolah ini saja dah cukup, tapi nak tambah lagi bilik darjahnya dan sebagainya ini. Tapi apapun yang sekarang ini sedang berlaku, di mana kalau tak mampu kita menyediakan satu sesi, kita gunakan 2 sesi, tapi setidak-tidaknya pembelajaran itu masih dapat diteruskan. Dalam cadangan yang dikumpulkan oleh Tan Sri Rahman, dia minta sekolah tu dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Ya, sekolah diberikan shift kan, sorry. So maknanya dalam keadaan itu, apakah Tan Sri rasa kita perlu ke arah itu, diberi tumpuan ke arah itu, ataupun mengambil masa yang lama? Ya, dia ambil contoh mungkin setengah-setengah sekolah swasta, mungkin masa pun dia refleksi, kalau tak pun 4 baru balik. Ya, jadi ada sikit ruang, malahan sukan pun boleh dimasukkan dalam program itu. Itu idealnya lah.
Tapi yang saya respon ni ialah dari sudut kerajaan dan kementerian. Walaupun baik, memang arahnya patut ke situ. Tak semestilah jam 4 ke apa-apa, tapi satu sesi sebagai contoh. Tapi bagaimana nak mencapai sasaran itu memerlukan melibatkan pelbagai-bagai perkara, sumber dana, fasiliti, infrastruktur, tenaga pengajar dan macam-macam lain. Tapi insya-Allah mungkin tak tahu bila sampai satu masa besok kita harap kita dapat orang kata menyediakan sistem satu sesi. Maknanya komitmen ke arah itu untuk menangani gejala sosial itu belum dapat diberikan sebelumnya ke macam mana Tan Sri? Gejala sosial mungkin ada kaitan dengan soal itu, tapi dia ada lain-lain pendekatan untuk kita menangani masalah gejala sosial. Gejala sosial sebahagiannya disebabkan mungkin oleh kurangnya kawasan daripada ibu bapa. Kadang-kadang dia tak pergi ke sekolah, ataupun kalau dia di rumah dia tidak diberi bimbingan yang cukup, kasih sayang yang cukup, ataupun dia begitu lepas bebas dan sebagainya. Jadi saya tidak kata itu adalah satu sebab. Mungkin dia boleh orang kata itu membantu mengurangkan, tetapi bukan satu-satunya sebab. Tan Sri, nak tanya sikit tentang poster pilihan raya calon PAS. Jadi kalau kita lihat pada yang digunakan ni, mereka menggunakan calon pertama calon Pakatan Rakyat, yang kedua ada pamer 3 logo, dan yang ketiga ada lambang kerajaan negeri. Jadi apa Tan Sri lihat tujuan mereka sebenarnya? Itu tak betul. Makna satu dia tak ada pendirian. Yang bertanding sini ialah PAS. Kalau ikut apa yang disebutkan oleh SPR, dia hanya boleh pakai satu simbol PAS. Malahan bendera-bendera lain daripada parti yang bertanding tak dibenarkan. Apalagi kalau dalam poster ataupun menggunakan jata kerajaan negeri sebagai umpama bagi credibility kepada poster-poster yang mereka buat. Sepatutnya itu tak dilakukan, dan saya fikir SPR boleh siasat. Okay. Dia kata kerajaan bankrupt tapi pakai lambang kerajaan negeri. Dan Sri rasa mereka terdesak kerana tahu mereka akan tewas di Melimau dan Cakap. Ya, dia berhadapan dengan masalah segitu kerana ramai yang tahu tentang kekuatan Barisan Nasional. Malahan pemimpin mereka sendiri dah mengiktiraf bahawa mereka sukar untuk menang kawasan ini kerana sejarah dia sudah ada, dan di samping itu pemimpin mereka pun buat pernyataan macam di Melimau pun itu juga. Dia kata kami bukan nak menang, datang ni cuma nak uji je tentera kami untuk pilihan raya umum akan datang, tak tahu bila. Jadi ini melihat tentang terdesaknya mereka, ataupun tak ada cara lain untuk meraih undi dengan cara begitu. Tapi saya percaya di Kerbau ni pengundi dah faham, jentera kita bergerak dengan baik, mesej kita ni telah sampai ke semua kawasan, calon kita dah beri salam tak 30,000 pengundi. Jadi ini adalah plus point kita, dan saya nak menyebutkan walaupun sudah begitu baik, tapi ada beberapa hari saja kita akan berikan tumpuan penuh. Kita tak kisah apa pembangkang buat, itu soal mereka. Tapi saya fikir jangan underestimate apa kepintaran dan kebijaksanaan pengundi. Itu yang paling penting sekali. Alright. Tak ada masalah. Cuma saya sebutkan tadi penjelasan sedikit saja. Nanti akan sampai satu peringkat bila kita turun ke bawah nanti yang Perdana Menteri dan saya akan buat nanti, kita akan ulas satu persatu supaya jangan ada pihak yang terpedaya dengan tarikan yang agak besar kononnya ditawarkan oleh pakatan. Itu pun bukan PAS, dia punya oleh keadilan sebenarnya buat tu, bukan oleh PAS. BN Pahang kata ada keluar jingga 2, tak tahu apa jingga 2 tu. Jadi kita tak bimbang soal tu. Cuma penting supaya rakyat tak ditipu dengan kata-kata manis dan janji-janji kosong. Itu kita perlu jelaskan. Apa implikasi mereka kalau yang nak disebutkan dalam buku jingga itu nak dilaksanakan. Kita sudah membuat satu orang kata simulasi. Kalau itulah keadaannya, dalam tempoh 2 tahun Malaysia akan jadi bankrupt. Dia akan kata tidak, tak akan bankrupt, kita akan gunakan segala sumber-sumber yang ada dalam Petronas dan sebagainya. Jadi kalau buat begitu habislah gitu. Segala institusi yang kita kata sebagai apa nama ni the golden goose, dia nak punahkan itu. Jadi tidak ada lagi jana kekayaan baru. Jadi apa kesan kepada negara? Kita di peringkat BN ni bila kita nak membuat sesuatu, kita mikir banyak perkara. Nampak mudah tapi implikasinya besar. Tapi mereka bila buat tawaran itu kerana mereka tak rasa responsible,
dia tak memikirkan lebih panjang. Tapi kita harus meneliti perkara itu supaya kalau ini jadikan bahan kempen, rakyat takkan terpedaya dengan apa tawaran-tawaran mereka buat tanpa mengira kesan pada negara secara keseluruhan dan jangka panjang. Okay, thank you. Alright.